Assalamualaikum, nama saya adalah Nur Ishira binti Ibrahim. Nombor matrik D21113308. Saya daripada Diploma Pengajian Islam dan saya daripada kumpulan pengajian Malaysia, kumpulan G10, ingin membentangkan tajuk perpaduan etnik di Malaysia. Maksud etnik adalah suku kaum atau bahasa, ditakdirkan sebagai sekelompok masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan dengan mempunyai pelbagai suku kaum atau bilangan bangsa. Etnik juga dikaitkan dengan kepercayaan. Perbezaan pegangan agama seseorang itu dapat dikesan bahawa mereka mempunyai etnik yang berbeza, sebagai contoh kaum Melayu, India dan Cina. Hubungan etnik di Malaysia bermula sejak zaman penjajahan British. Sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh British iaitu sistem pecah dan perintah telah menyebabkan etnik yang tinggal di tanah Melayu bercampur. Selain itu, British telah membawa masuk buruh dari India dan China untuk bekerja di tanah Melayu dalam sektor perlembungan. Faktor berlakunya etnik di Malaysia. Dari segi faktor ekonomi ialah disebabkan oleh adanya dominasi sektor ekonomi. Ia bermaksud perbezaan jurang yang sangat luas dari segi ekonomi. Sebagai contoh, sejak zaman dahulu sehingga kini, kaum Cina telah mendominasikan sektor perniagaan. Seterusnya, yang kedua, faktor ekonomi kedua yang berlakunya konflik etnik di Malaysia adalah perbezaan jenis pekerjaan. Perbezaan jenis pekerjaan ini adalah disebabkan oleh dasar British yang mengasingkan kaum Melayu dalam bidang pekerjaannya sendiri. Sebagai contoh, kaum Melayu bekerja dalam sektor pertanian dan nelayan, kaum Cina bekerja dalam sektor perniagaan dan perlembungan, manakala kaum India pula dalam sektor buruh. Faktor sosial. Adanya pemisahan fizikal ini juga mendorong kepada berlakunya konflik etnik di Malaysia. Pemisahan fizikal ini juga berlaku disebabkan oleh konsep pecah perintah yang diamalkan oleh British pada zaman penjajahannya. British juga telah mengasingkan penduduk golongan etnik yang ada di Malaysia tinggal di kawasan yang berasingan. Sebagai contoh, kaum Melayu ataupun bangsa Melayu yang tinggal di wilayah yang hanya diduduki oleh bangsa Melayu sahaja. Oleh itu, akan menyebabkan renggangnya hubungan dan menyukarkan interaksi antara satu sama lain. Selain itu, dari segi sosial juga adalah disebabkan oleh sistem pendidikan yang berasingan. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri yang menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Hal ini juga telah dibuat dasar oleh British. Sebagai contoh, sekolah kebangsaan Melayu yang hanya diduduki oleh pelajar bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Manakala sekolah jenis Cina pula menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri dalam pembelajaran dan pengajaran. Assalamualaikum, nama saya Siti Zulaika binti Silson, nombor matrik D21113291. Saya akan menerangkan faktor konflik etnik yang berlaku di Malaysia dari segi budaya dan politik. Dari aspek kebudayaan, halangan dari segi proses pemasyarakatan yang terbatas dalam kumpulan etnik sendiri. Mereka tidak terdedah dengan adat-adat dan cara hidup etnik lain. Kesannya, hubungan baik antara kaum terhalang. Selain itu, perbezaan kebudayaan yang meliputi agama, kepercayaan, adat resam dan cara hidup juga menjadi penghalang kepada perpaduan dan integrasi nasional. Hal ini kerana perbezaan tersebut akan menimbulkan prasarana perkauman. Seterusnya, sikap setiap kaum yang terlalu mempertahankan budaya mereka juga menjadi punca kepada halangan perpaduan dan integrasi nasional. Hal ini kerana mereka tidak dapat menerima amalan dan kepercayaan kaum yang berbeza dengan cara hidup mereka. Sehubungan dengan itu, dari segi politik ialah persatuan politik, sosial dan ekonomi berdasarkan bangsa.
kaum dan kumpulan etnik tertentu telah memperkuatkan identiti suatu kumpulan dan menimbulkan perasaan syak. Kerana setiap kumpulan hanya memperjuangkan hak dan kepentingan kumpulan tertentu sahaja. Akhir sekali, parti-parti politik yang berasaskan kepada suku kaum juga memainkan pelbagai isu sensitif seperti bahasa, budaya, ekonomi dan hak keistimewaan, sehingga memburukkan lagi masalah perpaduan. Sekian itu sahaja daripada saya. Masyarakat etnik. Masyarakat didefinisikan sebagai satu kumpulan individu yang hidup bersama dengan aturan dan cara tertentu. Masyarakat khususnya perlu sentiasa bersemuka bagi membina kesepaduan antara masyarakat dalam satu unit sosial. Seterusnya, perhubungan antara masyarakat dalam unit sosial dapat membentuk sistem sosial seperti berkongsi budaya, adat resam, nilai, ziarah-menziarahi serta merayakan hari kebangsaan bersama dalam satu masyarakat yang harmoni. Jelasnya, masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnik adalah sekumpulan insan yang berkongsi budaya, adat resam, agama adalah sebagai satu entiti yang bersatu padu di Malaysia ini. Dari keterangan di atas, dapatlah dikatakan bahawa Malaysia ialah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Perpaduan etnik ialah semua kaum di dalam sebuah negara saling bekerjasama, arti kata lain berganding bahu untuk membentuk negara yang makmur dan damai. Sesebuah negara yang maju tidak akan wujud tanpa perpaduan dari semua kaum, iaitu pemupuk perpaduan antara pelbagai kaum. Oleh yang demikian juga, perpaduan dapat dipupuk dari segi mengadakan program rumah terbuka pada hari perayaan dan dapat merapatkan lagi jurang perpaduan serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara bangsa yang lain. Selain itu, program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan sejak dari bangku sekolah lagi dapat mengukuhkan perpaduan kaum. Seterusnya dapat merapatkan lagi jurang ekonomi antara kaum. Pengasaan ekonomi oleh sesuatu kaum akan menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan kaum yang lain. Oleh yang demikian, pelaksanaan dasar-dasar ekonomi dapat mengurangkan jurang ekonomi seperti model ekonomi baru. Nama Puteri Nurul Akilah binti Jalaluddin, nombor menteri D21113266. Kepentingan perpaduan kaum ialah membina struktur masyarakat yang hidup harmoni. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum mempunyai amalan, budaya dan keinginan yang berbeza-beza. Sekiranya perpaduan kaum dapat dicapai, hal ini juga dapat membentuk masyarakat yang bermuafakat dan mempunyai aspirasi yang sama. Oleh yang demikian juga, masyarakat akan hidup dengan aman dan harmoni tanpa persengketaan. Seterusnya, dapat membentuk masyarakat yang saling menghormati tanpa mengira status, agama atau bangsa. Perpaduan ini juga dijadikan teras dalam hidup masyarakat. Hal ini juga tidak akan timbul isu status, agama atau bangsa yang berbeza. Setiap ahli masyarakat juga perlu menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Dan ini juga akan bergabung di atas nama satu Malaysia. Selain itu, dapat membangunkan ekonomi negara. Oleh yang demikian juga dapat menarik perhatian pelancong dari luar negara untuk berkunjung ke Malaysia. Selain keindahan tempat-tempat di Malaysia, amalan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum turut dijadikan tarikan pelancong untuk melancong. Hal ini juga dapat mengelakkan penindasan ekonomi apabila wujudnya perpaduan. Akhir sekali, dapat mengekalkan kestabilan politik. Amalan perpaduan juga amat penting terutamanya sekali dalam pentadbiran negara. Jabatan yang menjalankan fungsi pentadbiran negara sama-sama berganding bahu tanpa mengira kaum. Hal ini juga dapat mengekalkan kestabilan politik. Struktur pentadbiran negara akan menjadi ampuh dan politik yang stabil akan mengundang minat pada pelabur asing. Hal ini juga negara akan mendapatkan jalan yang lebih lumayan. Kesan perpaduan etnik di Malaysia. Yang pertama, membentuk persekitaran yang harmoni. Perpaduan adalah salah satu cara penyatuan masyarakat yang terdiri dari pelbagai etnik bagi memastikan negara tidak kucak-kacir. Apabila negara dapat mencapai perpaduan, maka masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni tanpa rasa takut atau gentar. Yang kedua, membentuk masyarakat majmuk. Apabila perpaduan wujud di dalam diri setiap etnik di Malaysia, maka secara tidak langsung dapat membentuk masyarakat majmuk di dalam negara kita. Yang ketiga, memastikan masyarakat hidup berpandukan perlembagaan dan rukun negara.
Semua masyarakat tanpa sebarang pengecualian perlu menjalani kehidupan berpandukan perlembagaan dan rukun negara. Ini kerana bagi menjamin kebebasan beragama, hak berbudaya, hak ekonomi serta hak pendidikan. Rukun negara dan perlembagaan merupakan dokumen penting kepada negara dalam menyatukan rakyat berbagai etnik. Kesimpulannya, pelbagai konflik akan berlaku di dalam sesebuah negara bangsa sekiranya masyarakat pelbagai kaum gagal menguruskan setiap kepelbagaian yang terdapat di Malaysia. Setiap kaum seperti Melayu, Cina dan India dan sebagainya haruslah bekerjasama antara satu sama lain untuk menjayakan pelbagai perkara yang terdapat di dalam sesebuah negara. Justru itu, masyarakat Sabah dan Sarawak juga perlu merapatkan hubungan bagi menjamin keharmonian sesebuah negara. Di samping itu, hubungan etnik yang harmonis merupakan kunci utama bagi sesebuah negara. Hubungan etnik di Malaysia juga merupakan jurang yang sangat penting kerana memberi impak yang positif terhadap pembentukan negara bangsa Malaysia. Pembentukan negara bangsa yang baik akan dipandang mulia oleh setiap lapisan masyarakat, bukan sahaja di dalam negara, malah dipandang tinggi oleh negara lain.